Baik, terima kasih Syazwani. Jadi untuk waktu ini sebenarnya kita nak bawakan lagi perkongsian lain yang berkaitan tapi walaupun kita ingatkan juga kepada calon untuk datang dengan syarat juga kriteria yang telah pun ditetapkan dan selamat berjuang bagi mereka yang akan diumumkan sebagai calon bagi kawasan tersebut. Okey, untuk waktu ini kita nak bawakan pula berkaitan dengan solidariti #Quran Hour for Gaza yang mana kali ini memberi tumpuan kepada menyampaikan mesej memanusiakan manusia menerusi pengisian surah Al-Insan yang dijangka akan berlangsung esok di dataran Karangkraf pada pukul 8.30 hingga 9.30 pagi. Jadi untuk waktu ini kita bersama dengan Marahaini Yusof, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Warisan Ummah Ikhlas bersama kita pada waktu ini dalam talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Pertama sekali kita ingin kongsikan berkaitan dengan Karangkraf di mana kita kongsikan juga tentang mengenai program #Quran Hour for Gaza yang bakal diadakan esok pagi esok pukul 8.30 pagi. Silakan. Okey, insya-Allah esok kita akan adakan Quran Hour for Gaza untuk Gaza. Kita akan bawakan isu kemanusiaan. Jadi kita minta insya-Allah kita akan mula berkumpul pukul 8 pagi. Kita menjangkakan kehadiran bukan setakat dari kita Selangor ataupun Shah Alam, tetapi juga dari Johor akan datang, dari Melaka akan datang, menghantar beberapa bas-bas lah juga. Jadi insya-Allah sangat penting sebenarnya apa yang nak kita sampaikan melalui Quran Hour yang kita akan adakan pada esok hari. Apa yang kita nak sampaikan pertama adalah melalui surah Al-Insan, bagaimana kita melihat kemanusiaan itu seolah-olah dirobek-robekkan. Jadi apa yang nak kita bawa adalah fokus kita, bagaimana kita di luar Gaza, apa yang perlu kita lakukan, apa kita memang rasa berbagai perasaan yang datang, kita rasa kecewa, kita rasa helpless. Jadi kerana itulah kami laksanakan Quran Hour for Gaza untuk kita reflect kembali, untuk kita memuhasabah diri kita, untuk kita merenung apa sebenarnya yang perlu kita lakukan dengan panduan daripada Al-Quran dan juga hadis. Jadi insya-Allah esok kita harap dengan kita nak minta bawa Quran terjemahan masing-masing sebab esok kita nak reset cara fikir kita dalam kita menangani ataupun dalam kita menghadapi isu Gaza. Kerana isu Gaza tentang Gaza, tentang Al-Quds, tentang Aqsa itu sendiri ataupun Palestin, ia bukanlah tentang balas dendam. Ia adalah tentang janji Allah di dalam Al-Quran tentang kemenangan yang akan berlaku nanti. Jadi kita harap kita sendiri di luar Gaza kita clear, kita jelas dengan apa yang kita perlu lakukan. Dia bukan sekadar macam yang saya sampaikan tadi untuk balas dendam, tetapi apa yang kita perlu lakukan sebagai Muslim seluruh dunia. Kalau kita tengok kerana kemanusiaan yang luar biasa yang terhakis ini, bukan setakat orang Islam tetapi even orang bukan Islam pun bangkit kerana betapa tercalannya, terhakisnya kemanusiaan itu. Jadi itulah yang nak kita bawakan, bagaimana untuk kita kembali memanusiakan manusia dan apa formula kemenangan dalam Al-Quran. Ya, baik. Dan itu seperti yang disebutkan ni, bertemakan tema surah Al-Insan, memanusiakan sejagat. Jadi apakah mesej penting yang cuba disampaikan dan juga impak yang dimahukan melalui program #Quran Hour for Gaza yang diharapkan khususnya sambutan dalam kalangan rakyat Malaysia? InsyaAllah esok kita akan berkumpul. Pertama, kita ingin menyampaikan bahawa apa yang berlaku adalah qada dan qadar daripada Allah. Dan ada janji Allah di dalam Al-Quran yang kita kena sama-sama pasakkan. Kita kena yakini apa janji Allah di dalam Al-Quran. Itu pertama. Yang kedua, kita ingin melihat untuk kita mengajak kembali kepada membentuk keystone habit Quran, solat dan infak. Jadi kita akan, maknanya dari situ dengan Quran kita perlu terus memperteguhkan ummah dengan ilmu-ilmu berkaitan sama ada sains, teknologi dan juga apa sebenarnya panduan daripada Al-Quran. Itu yang kita nak sampaikan tentang formula kemenangan esok dan di Karangkraf semasa kita berkumpul untuk Quran Hour for Gaza ini.
lagi. Dan kita nak kembalikan kepada, kita nak fokus kepada Quran, solat, infak dan solat kita juga. Kita tak nak kita menjadi seolah-olah kita berjuang untuk Gaza, tetapi kita rapuh, kita tak kuat. Kerana apa? Kerana kita tak menjaga kualiti solat kita. Dan terakhir adalah infak. Yang ni yang dinyatakan dalam surah Al-Baqarah juga, infak adalah tanda kesatuan kita. Bagaimana untuk kita menjadi kuat? Kita perlu mantapkan ilmu kita, kita perlu dirikan solat untuk internal strength kita, dan ketiga adalah infak, tanda kesatuan kita. Baik, itu sebenarnya dimahukan. Diharapkan ada banyak perubahan yang boleh berlaku dalam kalangan ummah, dan dalam masa yang sama juga melihat kepada ujian yang berlaku depan mata kita, yang didedahkan melalui media sosial dan sebagainya yang berlaku di Gaza. Sepatutnya kita menginsafi, dan kerana ujian itu bukan sahaja untuk mereka tapi ujian untuk kita semua umat Islam. Kita perlu kuat, dan yang paling penting adalah untuk seperti mana yang Puan sebutkan tadi, kita perlu pertama sekali pasakkan dulu solat kita. Kita kena betulkan solat kita terlebih dahulu. Dan apa mungkin nasihat dan juga saranan yang nak disampaikan kepada orang ramai, terutama sekali dalam isu Gaza ini? InsyaAllah kita harap esok kita akan berkumpul untuk kita tenangkan diri kita dulu, untuk kita setiap hari kita sakit bila melihat anak-anak kecil bagaimana kecederaan yang mereka alami tanpa air, tanpa makanan apa semua. Memang itu yang membangkit semangat kita, tetapi yang nak kita bawa secara bersama, insya-Allah kita nak berikrar, kita nak beriltizam. Maknanya kita sendiri, ummah di seluruh dunia perlu siapkan untuk menjadi kualiti umat Islam yang betul. Maknanya ada banyak, kita nak mula dari reset pemikiran kita melalui surah Al-Insan, yang mana kita akan sebut tentang, kita akan kongsikan tentang mentaliti syukur dengan kufur. Apa yang perlu kita lakukan? Maknanya tidak cukup untuk sekadar kita marah tetapi tidak membawa ke mana. Kita perlu ada vision yang jelas. Maknanya dalam berapa tahun lagi kita menjangkakan kita menunggu kemenangan, tetapi kita menunggu kemenangan dengan sabar. Sabar tidak bermakna kita diam. Sabar bermakna kita terus melakukan sesuatu, dan kita tak cukup masa, kita perlu segera melakukan sesuatu untuk diri kita, keluarga kita, organisasi kita dan negara kita. Jadi kita persiapkan diri kita sebagai prasyarat untuk kemenangan tersebut, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Jadi kita doakan agar semuanya berjalan lancar. Jangan lupa untuk sama-sama berada di dataran Kerangkraf, mana program akan mula pada pukul 8.30 pagi, tapi datang seawal mungkin ya. Dan kalau ada yang mungkin datang dari jauh nak pergi ke sana, solat subuh di sana pun tak ada masalah, kerana seawal pukul 7 pagi anda dah boleh berkumpul di sekitar kawasan dataran Kerangkraf tersebut. Okey, baik, kita ucapkan terima kasih kepada Puan Marhaini Yusof, Ketua Pegang Eksekutif Yayasan Warisan Ummah Ikhlas, bersama kita pada waktu ini untuk berkongsi tentang program untuk sama-sama kita pastikan dan kita harapkan agar apa sahaja yang kita amalkan ini dapat menghentikan keganasan, mencapai gencatan senjata, juga kemanusiaan ini dapat sampai kepada ratusan ribu wanita, kanak-kanak dan lelaki yang tidak bersalah di sana. Sama-sama kita doakan semoga ini dipermudahkan, insya-Allah. Assalamualaikum Puan, terima kasih banyak-banyak. Waalaikumsalam, terima kasih. Sama. Okey, baik, untuk waktu ini kita nak berehat seketika, dan selepas ini kita nak bawakan pula kepada anda satu lagi program juga pengisian berkaitan dengan persidangan International Volunteers Cooperation Organisation IVCO Malaysia 2023. Tapi sebelum itu kita bawakan kepada anda sebuah bingkisan khas untuk anda tentang Kampung